وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia iradanya dan inayahnya kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Yang dimuliakan Tuan Imam dan Tuan Imam dan Tuan Bilal, Tuan Khatib, Tuan Mujib, semua sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi dan hormati sekalian. Jadi alhamdulillah kita dapat sekali lagi kita sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya juga kita dapat bersama pada malam ini. Kerana biarlah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Biarlah kita termasuk dalam golongan-golongan orang yang sikit, iaitu orang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana begitu banyak nikmat yang telah dikurniakan kepada kita, berapa kali yang kita bersyukur dalam satu hari. Jadi saya diberi tugas untuk memberi kuliah, walaupun saya bukanlah pandai, tuan-tuan. Sebab saya rasa ramai lagi yang pandai-pandai yang berada di depan saya. Tapi dah diminta, terpaksalah saya terima kan. Sebab ini merupakan salah satu daripada perintah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Balighu walau ayat, sampaikanlah daripadaku walau satu ayat sekalipun. Jadi beberapa ayat yang saya boleh sampai, saya sampaikan, tuan-tuan. Sebab saya dapat pun short message je daripada Al-Fadil Ustaz itu ya. Dia telefon, Ustaz Taufik telefon, dia kata saya pun lepas potong rumput kat rumah lepas sebelum maghrib ni. Tapi sebab kalau Ustaz Taufik telefon, tak nak kena pergi juga lah, sebab kawan. Tapi ini juga merupakan satu dakwah. Sebab lepas ni kan, lepas isyak, sebelum isyak saya ingat saya nak kena keluar juga lah. Sebab kita tak sampai isyak kot, saya lepas isyak 10 minit sebelum isyak, insyaAllah kita selesai lah. Sebab lepas isyak ada nikah kat kampung. Ada orang nikah. Orang nikah bukan saya. Kalau saya tak datang tadi. Jadi insyaAllah tajuk yang kita akan cuba kupas sikit lah. Walaupun tajuk ni dah diminta saya dalam yang waktu pendek, saya hentam dengan tajuk-tajuk yang ikut saya suka lah kan. Jadi saya pun bawa lah tajuk Isra' Mi'raj, dan musim dia Isra' Mi'raj. Walaupun dah banyak kali saya ingat kan, tadi khutbah pun Isra' Mi'raj juga. Tapi berapa yang, sebab dalam Islam ni tuan-tuan, dia bukan penting yang apa yang kita tahu, yang penting ialah apa yang kita faham. Sebab Islam ni dia lihat kepada apa yang kita faham. Sebab kalau kita tahu, ramai orang yang tahu, pengkaji orang Talis Barat lebih banyak faham tentang Islam berbanding kita. Kadang-kadang dia lebih faham tentang Islam, dia lebih tahu tentang Islam. Sebab tu Islam ni dia bukan tahu, kita kena faham. Sebab tu disebut oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridullahu bi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah hendak beri dia baik, maka Allah beri dia faham dalam agama. Tidak kira dia siapa pun. Tak semestinya saya yang duduk depan ni saya lebih faham daripada tuan-tuan. Kemungkinan tuan-tuan dia lebih faham daripada saya. Tak kira orang tu kerja potong rumput tepi jalan pun, dia faham agama, dia lebih baik daripada kita. Walaupun kita mengaji agama tinggi, tapi takut kita tahu saja agama, kita tak faham agama. Jadi kita minta jauh daripada benda-benda yang macam tu. Jadi ini tajuk kita ialah Isra' dan Mi'raj. Tajuk yang sangat popular sebab musim ni, Isra' Mi'raj. Jadi apa dia Isra' dan apa dia Mi'raj? Apa Isra', apa Mi'raj? Di dalam Al-Quran, sebab bila kita tengok benda dalam Islam, bila kita lihat benda dalam Islam, kita kena rujuk pada Al-Quran dan Hadis. Sebab kadang-kadang kita salah faham, kadang-kadang tak faham, kadang-kadang kita terlalu ambil keputusan yang kadang-kadang tak betul. Contohnya orang tanya kita, kenapa Islam mengharamkan babi?
kita tak boleh makan? Jawapan kita pertama, yang pertama kita sebut bahawa di dalam Al-Quran Allah telah mengharamkan babi. Jangan kita sebut ada cacing kerawit ke, ada cacing ni mengikut kajian gini-gini, musuh kajian Universiti Oxford gini-gini. Kita jangan pandai-pandai gitu takut kita salah, tak faham. Jadi first kita tengok pada Al-Quran dan hadis. Jadi apa maksud Isra' di dalam Al-Quran? Dalam Isra' dan Mi'raj ada dua benda kat sini. Kalau kita tengok dalam Quran dibagi kepada dua surah. Pertama surah Al-Isra', cerita bab Isra'. Yang kedua surah Al-Najm, cerita bab Mi'raj. Kena rujuk balik tengok. Jadi dalam yang untuk Isra', apa maksud Isra'? Iaitu Isra' itu kalau kita baca dalam surah Al-Isra' ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu subhanalladzi. Maksudnya apa subhanalladzi? Apa maksud subhanallah? Subhana maksudnya apa? Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Dan kadang-kadang kita kena tahu juga, sebab kadang-kadang kita sebut subhanallah, itu merupakan dalam Islam itu tasbih. Tasbih. Tahlil la ilaha illallah. Sebab kadang-kadang kita faham tahlil kenduri tahlil, kan? Kenduri tahlil. Tahlil ialah la ilaha illallah. Takbir Allahu akbar. Tahmid alhamdulillah. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak suruh baca, hendak awak baca basmalah, bukan kita suruh baca, hendak pula awak baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca bismillah, kita suruh baca bismillah, basmalah. Terjek inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak semua tu maksudnya maksud. Kadang-kadang takut kita salah faham. Tasbih, biji tasbih kan. Kita tasbih subhanallah. Kalau orang tanya kita cuba awak tasbih, subhanallah. Cuba awak tahlil, la ilaha illallah. Cuba awak tahmid, alhamdulillah. Cuba awak takbir, Allahu akbar. Maksudnya itu. Okey, jadi subhanalladzi, maha suci Allah yang telah asra, dalam memperjalankan bi abdihi, hamba-Nya, bi abdihi banyak bi abdihi, hamba-Nya lailan minal masjidil haram, pada waktu malam. Jadi Isra Mi'raj ni berlaku bila? Malam. Bila? Tahun bila? Tahun sebelum Hijrah, iaitu tahun yang dipanggil sebagai Yaum Hazan, ataupun tahun Amul Hazan. Amul Hazan, tahun kesedihan. Amul Hazan iaitu tahun Rasulullah SAW berada dalam kesedihan. Disebabkan apa? Disebabkan pertama kematian isteri Rasulullah, iaitu Sayyidatina Khadijah, dan juga bapa saudara yang banyak backing, yang banyak membantu dalam penyebaran Islam, tapi meninggal dunia dalam keadaan bukan Islam, iaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib. Jadi Rasulullah berada dalam keadaan yang sangat sedih. Jadi Isra Mi'raj ni banyak, ada 1001 dia punya hikmah. Antaranya tadi iaitu untuk menghiburkan hati Rasulullah SAW yang sedang bersedih, kerana kehilangan dua orang yang sangat disayangi dan dua orang yang sangat membantu dalam menyebarkan Islam, dakwah Islamnya. Lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram, daripada masjid haram. Masjidil haram iaitu di Mekah. Ilal masjidil aqsa, kepada Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis di Palestin. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, itu tempat yang telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir, sungguhnya Allah Sami. Apa Sami? Maha mendengar. Basir, maha melihat.
Jadi pada waktu itu, bila Rasulullah SAW menceritakan, bila Rasulullah SAW balik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, pada waktu subuh. Isra' tadi ini baru first, iaitu Isra' saja, maksudnya baru pergi ke perjalanan malam, pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada waktu itu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, iaitu daripada Makkah hingga ke Palestin, bersepadan dengan Mesir. Kerana dia lebih kurang, kalau perjalanan kaki pada waktu itu, naik unta pada waktu itu lebih kurang 3 bulan. 3 bulan pada waktu itu. Sekarang pun kalau naik kapal terbang pun lebih kurang setengah hari juga. Jadi pada waktu itu kalau ikut perkiraan manusia biasa, mustahil lah. Jadi bila Rasulullah SAW balik daripada Isra' Mi'raj, maka Rasulullah SAW termenung, termenung di Kaabah pada waktu itu, dan berjumpa Abu Jahal. Maka Abu Jahal lihat pada Rasulullah, kenapa anak buah termenung ni? Dia bertanya, kenapa kau termenung ni Muhammad? Maka semalam aku telah pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin, kemudian aku telah naik ke langit. Oh, macam tu. Jadi bila Abu Jahal tahu ini, maka dia kata ini satu peluang yang sangat baik, satu peluang yang baik untuk dia. Dia pun tak cakap apa-apa pada waktu tu. Dia boleh kata, kau nak aku kumpulkan semua orang yang Jabal Rubai ni, aku nak beritahu kepada semua orang. Kau nak beritahu kepada semua orang, mesti nak beritahu kepada semua orang. Jadi dia pun kumpulkan semua orang yang ada di Mekah tu untuk dengar cerita Nabi Muhammad berkaitan dengan Isra' Mi'raj. Dia kata kalau ni dengar pada orang, confirm orang akan ketawakan Muhammad. Memang itu yang berlaku. Maka tak ada orang, ramai yang tak percaya, ramai yang hairan. Macam mana boleh pergi Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit? Pada waktu itu tak ada orang boleh terima oleh akal orang. Kalau sekarang, kalau contohnya saya cakap saya pergi ke Mekah, kemudian saya naik ke langit, tak ada orang boleh percaya. Tapi kuasa Allah Maha besar. Semua apa yang Allah jadikan itu memang boleh berlaku. Itu memang semuanya kuasa Allah. Tapi benda ni mustahil ke? Kalau fikir secara logik memanglah mustahil. Tapi ini kuasa Allah. Tapi kalau fikir secara logik pun sebenarnya tak mustahil juga. Kalau fikir secara logik pun tak mustahil. Contoh apa? Contoh kita gini. Contohnya saya ada hal di Kuala Lumpur pada malam ni. Saya pergi daripada rumah, pergi ke KLCC. Ada nak ambil barang, surat di KLCC. Sini ke KL 1 jam setengah ya. Saya balik ke rumah saya, kalau contoh saya pergi pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11 ada rumah balik. Kebetulan pula saya pada waktu tu pakai jubah, dalam jubah saya ada semut. Ada 2 ekor, ada seekor semut termasuk dalam jubah saya. Dia pun ikut saya pergi KL. Ikut saya pergi KL, pergi KLCC. Tengok KLCC. Balik dia jumpa kawan dia. Balik pukul 11 jumpa kawan dia. Kau tahu aku tadi pergi KLCC? Kau kata kau janganlah bohong. Kau 18 tahun pergi jalan kaki pun belum tahu sampai KL. Betul tak ikut saya pergi KLCC tadi? Betul. Semut tadi ikut saya dalam poket saya tadi pergi KL 3 jam je. Kemudian 3 jam pukul 11 dia dah sampai balik jumpa kawan dia. Dia keluar daripada poket, dia pun jumpa kawan dia. Dia cakap aku tadi pergi KLCC. Berapa jam kau pergi KLCC? 3 jam. Betul tak dia pergi? Betul. Sebab kita bukan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW menaiki kenderaan, dan Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril. Kita tak terfikir, tapi sebenarnya benda itu berlaku. Sebab malaikat Jibril dan juga malaikat Jibril itu dijadikan daripada cahaya. Cahaya kelajuannya ialah 12.8 mile per second, iaitu 12.8 batu per saat. Kelajuan cahaya bahan mentah lah. Kita ni dijadikan daripada tanah. Bahan mentah kita tanah. Kita pun dah canggih dah sekarang.
boleh berjalan, boleh lari, boleh terbang, boleh buat kapal terbang. Bahan mentah kita daripada tanah. Malaikat Jibril bahan mentah daripada cahaya bahan mentah cahaya. Bahan kelajuannya 12.8. Dah jadi malaikat tak tahu dia berapa laju lah. Laju lah, laju sungguh. Jadi sebab tu malaikat ni ulang alik daripada langit, daripada Sidratul Muntaha dan sebagainya ke langit dunia ni. Dia cari, pergi balik. Kita tak boleh nak bayang lah, sebab kita jadikan daripada tanah, kita laju. Jin dijadikan daripada lidah api, ujung api tu. Jadi mereka yang dijadikan daripada tanah ni, dia punya sifat tanah. Yang jadikan daripada api, bersifat api. Yang jadikan daripada cahaya, bersifat cahaya. Jadi kelajuannya tidak dapat dibayang. Jadi sewaktu Rasulullah di Isra' Mi'raj kan diceritakan oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW telah melihat keadaan syurga dan keadaan neraka. Maka banyak dibincangkan oleh para ulama. Maka syurga dan neraka itu ada atau tidak, dah ada atau tak ada. Sebab ini banyak kaitan dengan teori relativiti masa lah. Jadi bila kita berada dalam keadaan kelajuan masa cahaya, contohnya saya jalan kaki nak balik, nak pergi ke Melaka Sentral, saya jalan kaki. Ada orang naik kereta pergi ke Melaka Sentral. Dia pergi ke Melaka Sentral berapa saat, berapa minit dia pergi? 10 minit tak sampai lah. Dia katalah 5 minit. Saya pergi ke Melaka Sentral dekat-dekat 4 jam, 5 jam jalan kaki. Jadi orang yang naik kenderaan, orang yang naik kereta tadi, apa yang dia berlaku tengah-tengah jalan tu, dia dah nampak dah. Dia dah nampak dah. Saya yang baru jalan pelan-pelan tadi, baru nampak. Jadi benda orang dah jalan laju, dia dah nampak benda berlaku dah depan dah hujung ni. Jadi Isra' Mi'raj ni perkara yang benar-benar berlaku, sebab merupakan satu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang juga untuk menguji keimanan manusia. Ramai yang tewas pada zaman jahiliah dulu bila diceritakan dengan Isra' Mi'raj. Dan orang yang paling hebat pada waktu itu merupakan sahabat Nabi. Bila kita sambung tadi pasal Abu Jahal, jadi bila Abu Jahal kata apa? Ini satu peluang yang baik untuk dia menyesatkan orang lain ni. Bila berlaku kisah Isra' Mi'raj ni, maka dia pun kata, aku nak pergi sesatkan orang kawan sahabat kepada Nabi Muhammad, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dia ni orang yang selalu backing Muhammad. Dia kalau dengar cerita ni belum tahu lagi, kemungkinan dia boleh berubah. Tapi bila jumpa pada Sayyidina Abu Bakar, dia kata, kau nak tahu Abu Bakar ini ada satu cerita baik, iaitu Muhammad kata dia telah pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Maka disebut oleh Sayyidina Abu Bakar, betul ke Muhammad yang sebut ni? Betul Muhammad sebut. Kalau Muhammad yang sebut, maka betul lah. Terduduk Abu Jahal bila dengar macam berlaku peristiwa Isra' Mi'raj ni lah. Diletakkan Abu Bakar itu sebagai Abu Bakar As-Siddiq, yang dikatakan bahawa imannya, kalau ditimbangkan iman-iman orang-orang Islam sebelum dan selepas daripada ni, umat akhir zaman, ditimbangkan iman umat akhir zaman dengan iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka dikatakan bahawa berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu kehebatan iman mereka. Jadi di sini kita mengambil iktibar. Yang pertama berkaitan dengan keimanan kepada apa saja yang disebut di dalam Al-Quran, apa saja yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Terima bulat-bulat. Kalau ada kajian-kajian yang belakang yang menunjukkan ada kajian saintifik, tak ada masalah. Kita kena terima untuk menguatkan hujah. Tapi first kena terima apa saja yang telah disebut oleh Rasulullah SAW. Jangan tanya-tanya kenapa, sebab apa, kenapa, bagaimana, di mana, siapa, kenapa. Sebab itu kita punya imanan. Kemudian ceritanya memang cerita Isra' Mi'raj ni satu cerita yang sangat panjang.
Sebab tu kita kadang-kadang kena hati-hati berkaitan dengan hadis-hadis yang ataupun cerita-cerita yang diceritakan tentang Isra Mi'raj. Yang takut-takut ada banyak hadis-hadis yang takut diselit-selit dengan cerita-cerita Israeliat, cerita-cerita yang dibawa untuk menyedap-nyedapkan cerita, atau diambil daripada zaman Bani Israel untuk menyedapkan cerita Isra Mi'raj. Takut-takut kita terambil benda tu dan kita sebar-sebarkan. Itu mungkin datang masalah pada kita. Banyak hadis-hadis, contohnya dia mengatakan, banyak hadis maksudnya cerita-cerita Isra Mi'raj yang mengatakan bahawa dunia ni dalam keadaan yang tua, seperti seorang wanita tua, dalam keadaan wanita tua yang telah membungkuk. Itu dikatakan sebagai umur dunia. Maka hadis itu dikatakan tidak ada dia punya asal usul. Kena hati-hati, kadang-kadang kita tengok ada hadis yang kita baca berkaitan dengan Isra Mi'raj, kena teliti dia punya kesahihannya. Semoga kita tak masuk dalam golongan orang-orang yang menyebarkan perkara-perkara palsu daripada Nabi Muhammad SAW. Okey. Kemudian apa pemahaman yang kita perlu faham tentang Isra Mi'raj ni? Apa benda yang paling penting berlaku pada Isra Mi'raj? Kita pergi kepada intipati yang penting saja, kan? Apa yang paling penting? Yang paling penting ialah berlakunya kewajipan ataupun penurunan solat, kewajipan untuk menunaikan solat pada malam Mi'raj itu. Sebab satu-satunya kewajipan yang diturunkan oleh Allah SWT diberi kepada Nabi Muhammad SAW secara live, secara terus. Sebab ini merupakan satu mukjizat yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad, iaitu penutup penghulu segala Nabi, penutup segala Nabi. Kalaulah Nabi Musa dikurniakan oleh Allah SWT sebagai kalimullah, iaitu orang Nabi yang dapat berkata-kata dengan Allah SWT, maka Nabi Muhammad dipilih oleh Allah SWT untuk terus mengambil kewajipan solat. Maksudnya apa? Solat ini satu perkara yang sangat penting. Sebab bila kita meninggal dunia nanti, perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah SWT ialah sembahyang itu. Dan inilah yang diterima oleh Rasulullah SAW sewaktu Isra dan Mi'raj. Jadi kita sama-sama menghisap diri kita, muhasabah diri kita berkaitan dengan solat kita. Bukan tuan-tuan sajalah, maksudnya saya sekali. Sebab kadang-kadang bukan senang untuk kita maintain kita punya sembahyang. Dan kadang-kadang bagaimana kita dah sembahyang tak, dan bagaimana kita punya sembahyang tu betul tak. Dan bila dah sembahyang dah betul, kemudian kita faham tak maksud sembahyang tu, dan kita faham tak bacaan-bacaan yang kita baca. Benda tu kena sentiasa berterusan kita upgrade. Sebab kita kadang-kadang kita sembahyang selama-lama ni, kadang-kadang kita pun dapat daripada tok guru kita ataupun imam-imam lama kita pun tengok saja. Kadang-kadang begitu, kita tengok imam kita sembahyang itu, kita pun sembahyang itu. Tapi dalil mengatakan kita tak nampak, kita tak upgrade balik. Tak masalah, kita memang kita mengikut waktu kita kecil-kecil. Sebab kita bila kecil, saya pun datang daripada kampung juga gitu. Apa yang imam kat depan buat, kita ikut lah. Imam tahiyat gini, kita pun tahiyat gini. Imam takbir gitu, kita pun takbir gitu. Waktu kita kecil dulu. Lebih kurang juga. Jadi kita upgrade tak kita punya sembahyang. Sebab sembahyang ni dia akan pertama sekali akan dihisap oleh Allah SWT. Peristiwa Isra Mi'raj ni yang paling besar sekali ialah turunnya perintah untuk solat. Yang paling besar sekali, peristiwa yang terbesar sekali. Sebab solat ni itu satu pengabdian diri kita kepada Allah SWT, membuktikan bahawa kita orang Islam. Sebab bila di akhirat esok, bila kita nak dihisap oleh Allah SWT, pertama sekali dia akan tanya solat. Tanya hamba ini solat macam mana? Tak sembahyang reject terus. Tengok tak sedekah? Tak. Tengok tak haji kita? Tak. Umrah kita? Tak. Kenduri kita hari-hari buat? Tak.
Kena tahlil buat selalu, bagi orang sedekah selalu, sembahyang tak? Reject lah. Bila kita dah sembahyang, dia tengok okey sembahyang. Sempurna tak sembahyang hamba tu ini? Maka Allah tanya, itu dalam satu hadis yang sahih, tuan-tuan. Sembahyang sempurna tak hadis? Sembahyang simpulan ni sempurna tak ni? Tak sempurna. Ada tak dia buat solat sunat? Solat sunat ada buat. Okey, solat sunat dia tu cover, tampal solat sunat dia tu, ambil untuk lengkapkan solat wajib dia tu. Itu penting solat sunat pula. Sebab kadang-kadang kita solat sunat kita tak perasan. Kita kadang-kadang tak buat. Tapi kalau orang yang berjemaah di masjid ni, saya percaya sangatlah orang-orang yang akan solat sunat ba'diyah, qabliyah, solat sunat tahiyat. Tapi bila kat rumah, kadang-kadang nak buat qabliyah ba'diyah ni bukan kadang sakit juga. Bukan tuan-tuan, saya pun sama juga. Bila kat rumah, payah buat yang ngam-ngam je. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat. Nak buat qabliyah ba'diyah pun sakit juga. Tapi kalau kita dapat sembahyang kat masjid, insya-Allah gangguannya. Tapi kalau pergi kat masjid terus sembahyang fardu, dia tak buat sunat, rugi lah. Macam saya cakap, sebab kita tak pasti lagi kita punya sembahyang fardu kita ngam tak ngam ni. Sebab kita pun dah tak upgrade lama dah sembahyang kita dah. Tak upgrade lah. Kita upgrade, kadang-kadang kita upgrade. Kita takbir, rukun solat. Rukun solat kalau ikut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i 13. Kita tahu satu sampai 13. Kemudian takbir, Allah, takbiratul ihram. Kemudian niat, maksud niat dan sebagainya. Ada dia punya syarat-syarat dan sebagainya. Update lah sikit-sikit lah. Kemudian bacaan Fatihah, bacaan Fatihah kita upgrade lah sikit-sikit bacaan Fatihah kita supaya betul. Sebab kita pun kalau kita tak jadi imam di masjid pun, kemungkinan besar kita kena jadi imam di rumah. Contohnya dengan anak-anak kita jadi imam, maka bacaan Fatihah kena betul. Jadi kena cari guru-guru untuk kita dengarkan bacaan Fatihah kita. Sekarang tak ada masalah, sekarang dah senang dah. Kemudian kita tengok kita punya bacaan doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Macam ni kita punya doa iftitah, kita dah maksud dan sebagainya. Kita dah tahu dah maksud dia. Tahiyat rukun lah. Rukun dalam mazhab Syafi'i, kita dah tahu macam mana dia punya selawat. Faham tak selawat? Maksudnya selawat tu kita dapat memang satu. Sebab Rasulullah SAW ajar sahabat-sahabat kata tahiyat itu diajar oleh Nabi macam Nabi ajar Quran. Punya satu Nabi sebutkan. Jadi kita tahiyat tahu tak satu sampai habis. Kadang-kadang kena check lah benda ni, apa, kita selalu check kan, kita upgrade diri kita sendiri lah. Dari buku, dari guru yang banyak. Sebab itulah antara sebab di Isra' Mi'raj kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Muhammad ke langit untuk menerima. Ceritanya begitu panjang kan. Itu begitu panjang hingga kan bila dah sampai dapat 50 kali sehari semalam kan, 50 kali sehari semalam. Bila Rasulullah turun 50 kali. Nabi Musa tanya, berapa waktu sembahyang ni? 50 waktu sehari semalam. Maka Nabi Musa cakap, naiklah semula untuk minta dikurangkan. Kerana umat aku pada waktu dulu, umat aku ni besar-besar, hebat-hebat, kuat-kuat, gagah-gagah. Mereka tak boleh buat, melawan dia semua sekali. Nanti umat kau nanti kecil-kecil, kecil-kecil, kau patah-patah ni, kau kan, kecil-kecil je. Kalau umat Nabi Soleh dulu boleh apa, kita tengok Madain Soleh tu kan, dia boleh pahat gunung-gunung tu buat rumah, besar tinggi.
Dia jalan kat atas tanah pun bergegar tanah tu. Macam lori jalan, macam lori gegar. Lepas tu dia rasa dia hebat. Nabi Musa kata, umat aku dulu besar-besar, gagah perkasa, tak boleh buat 50 waktu ni. Mintalah kurang. Berapa kali Rasulullah naik untuk minta dikurangkan, sampailah menjadi 5 waktu sehari semalam. Dan 5 waktu sehari semalam ni pula pahalanya pula sama macam 50 waktu. Tu hebat kita ni, maksudnya kita banyak-banyak bersyukur jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling hebat juga ialah orang yang macam kita jugalah ni. Sebab orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kita tak pernah berjumpa Rasulullah, kan? Kita tak pernah berjumpa dengan sahabat. Kita tak pernah berjumpa dengan tabi'in. Kita tak pernah berjumpa dengan tabi'in, tak pernah. Tapi kalau kita dapat mengamalkan Islam yang datang daripada Nabi Muhammad, itu merupakan satu kelebihan yang sangat besar pada kita. Walaupun kita ni bukanlah, memang kita tak akan tergolong daripada golongan-golongan orang sahabat. Sebab sahabat disebut oleh Rasulullah SAW, khairu qarni, merupakan kurun yang terbaik, merupakan kurun pada zaman Rasulullah. Kemudian selepasnya. Jadi kita ni lagi jauh lah, lagi berlepas-lepas kan. Nak dapat yang terbaik itu memang kita bayarlah. Tapi kita merupakan golongan-golongan orang-orang yang tidak dapat mendengar bersama Rasulullah SAW, tapi kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan kita juga merupakan umat Nabi Muhammad, merupakan golongan daripada golongan umat yang akan masuk ke dalam syurga terlebih dahulu. Sehingga kan Nabi Isa pun berdoa untuk menjadi umat pada umat Nabi Muhammad. Dapat tak Nabi Isa jadi umat Nabi Muhammad? Berjaya tak? Berjaya, kan? Sebab apa? Sebab Nabi Isa akan turun ke dunia sebelum berlakunya kiamat. Maka doa Nabi Isa untuk menjadi umat, sebab Nabi Isa diangkat, yang kita faham dan yakini, bukan sebagaimana difaham dan diyakini oleh orang-orang Kristian. Nabi Isa tu disalib, kan? Yang kita faham ialah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit. Diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit dan akan turun semula, untuk menghapuskan, untuk membantu Imam Mahdi menghapuskan Dajjal dan mematahkan salib-salib sebagainya pada akhir zaman ini, sebelum berlakunya kiamat. Okey. Selain daripada kewajipan solat yang kita sentiasa kena upgrade, sentiasa kena tingkatkan, kena tingkatkan dari masa ke semasa, sampailah kita meninggal dunia. Kita kena, sebab kita hidup di dunia ini hanyalah sementara waktu sahaja. Kita akan hidup selama-lamanya di akhirat nanti. Di akhirat esok kita akan dihidupkan selama-lamanya. Kita tidak ada lagi amal ibadat dan sebagainya. Kita tak ada semayang lagi, kita tak ada puasa, kita tak ada zakat, kita tak ada haji, kita tak ada susah payah lagi. Kita hanya duduk dalam syurga dan menikmati nikmat-nikmat sahaja. Jadi sangat rugilah kalau kita tidak melakukan amal ibadat sewaktu kita di dunia. Jangan kata kita tunggu sewaktu kita tua saja. Sebab di amal ibadat oleh Allah SWT, Allah SWT ambil kira semua aspek kita punya amal ibadat. Kalau kita semayang waktu kita tua, tak ada komitmen lah, kan? Tak ada komitmen. Nak pergi kerja pun tak ada, anak-anak semua besar dah. Nak tengok TV tak ada selera, nak tengok isteri pun tak apa nak selera sangat lah. Isteri pada menopah, kita pada menopah. Tak ada komitmen lah. Kita pergi semayang, pahala ni macam mana? Macam mana pula dengan orang muda? Orang muda banyak komitmen. Orang muda banyak komitmen dia.
Semayang dia kena, nak semayang nak kena pergi kerja dulu. Nak pergi semayang subuh, isteri ada juga tepi katil. Nak pergi semayang, anak-anak tarik kain dan sebagainya. Macam badan dia besar. Sebab itulah orang muda yang hatinya terikat di masjid itu, dia akan berada di naungan, di bawah naungan oleh Allah SWT di padang mahsyar itu. Sebab kehidupan di mahsyar itu amatlah hebat, tidak dapat dibayangkan oleh. Sebab kita kehidupan kita, sebab itulah disebutkan, bila disebut akhirat esok, disebutkan di akhirat esok, orang-orang kafir ni ditanya. Semua orang ditanya. Bila berada di padang mahsyar ditanya, berapa lama dulu hidup kat dunia ni? Kita ditanya, berapa lama kita hidup kat dunia? Ditanya. Maka semua orang menjawab, lebih kurang setengah hari. Tak sampai setengah hari. Lebih kurang macam mimpi lah hidup kat dunia ni. Macam tu. Sebab satu hari di akhirat, satu hari di akhirat lebih kurang 1000 tahun di dunia. Ada mengatakan 1000 hari, ada mengatakan 1000 tahun. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan perkara ini, tapi 1000 gandaan ni. Dan berada di padang mahsyar pula lebih kurang 300,000 tahun. Di padang mahsyar saja 300,000 tahun. Kita gantikan dengan 1000 tahun pula. Sebab tu bila ditanya kepada orang-orang yang pada mahsyar, orang kafir, orang Islam yang ada pada mahsyar, berapa lama dulu hidup kat dunia ni? Maka jawabnya ialah tak sampai setengah hari. Kita hidup selama 80 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tak sampai setengah hari rupa-rupanya. Sebab kita nak menjawab di padang mahsyar itu. Maka amat-amat rugilah kepada semua kita dah. Sebab tu bila orang berada di padang mahsyar esok, dia kata, aku menyesal betul, aku dulu la ilaha illallah. Kau berapa kali dia la ilaha illallah? Waktu kat dunia, aku la ilaha illallah dulu, aku tak sampai 100,000. Aku menyesal. Kalau aku tahu la ilaha illallah, aku buat sampai 1 juta. Kau berapa pula? Aku buat 1.5 juta. Maksudnya itu. Pada waktu tu semua orang menyesal tak buat amal ibadat. Tapi waktu tu dah tak ada dah. Kita, kehidupan kita macam kita kat sini, kita di sini, kita punya fikiran sama macam kita kat sini juga. Kita punya fikiran sama macam kat dunia juga. Sebab tu orang kafir bila dia nak masuk ke dalam syurga dulu, bila sebut kenapalah aku tak dijadikan tanah. Kalau aku jadikan tanah itu, sebab dia sebenarnya orang kafir bila dia masuk ke dalam neraka pun, dia pun masih lagi dia argue lagi. Sebenarnya yang dijadikan tanah suatu di akhirat esok ialah binatang-binatang dan sebagainya akan menjadi tanah. Dia tak sebut pula kenapalah dulu aku tak jadikan sebagai binatang, di akhirat esok aku tak ditanya tentang apa yang aku buat. Disebut kenapalah aku tak dijadikan sebagai tanah sahaja. Tapi waktu tu dah terlambat dah. Sebab tu kat dunia dulu kita action. Semua orang sama je, action. Itu kehidupan di padang mahsyar. Di padang mahsyar sahaja, belum lagi masuk penyesalan bila masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masuk pada titian sirat. Jadi begitu luas kehidupan kita. Sebab tu dah disebutkan dalam Quran, kehidupan kita di dunia ini hanyalah la'ibah. Macam main-main kita. Walaupun sebenarnya kehidupan dunia ini bukanlah main. Jadi sama-sama kita muhasabah. Sebab kadang-kadang kita sama-sama berfikir tentang kejadian alam, tentang Isra Mi'raj. Jadi kita kena sentiasa faham. Sebab Islam ni dikenakan satu agama yang agama untuk kita faham, bukan agama untuk kita tahu sahaja. Okey. Jadi insya-Allah 10 minit lagi lah. 5 minit lagi lah. Sebab saya kena pergi sebelum 5 minit sebelum lah. Sebab kena isyak kat sana Yang kata mana pergi imam 2 ni lah. Yang dia kata nak yang dia katakan tak ada pula. Yang dia dah janji awal dah lama dah beritahu kan. 3 minggu sebelum nak ni
nikah dah beritahu dah kena ada kan. Walaupun bukan saya yang nikah kan, kena ada juga lah untuk baca khutbah, dia sebagai jadi saksi ya. Okey. Jadi bersempena dengan Isra Mi'raj ini, kita sama-sama muhasabah diri kita lah. Sebab orang yang paling baik ialah orang yang sentiasa meningkatkan ilmu. Dalam 4 golongan, 5 golongan orang yang sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Pertama, orang yang kalau kita mengajar ilmu, kalau kita tak nak mengajar ilmu ataupun kita tak mengajar itu, kita mendengar orang memberi ilmu. Kalau kita tak mendengar orang memberi ilmu pun, kita suka kepada majlis-majlis ilmu. Jadi kita kena sentiasa buatlah, sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan yang ada pada kita. Sebab ilmu pengetahuan ni sangat luas. Sebenarnya lagi banyak yang kita tahu, lagi banyak yang kita tak tahu. Bila lagi banyak kita tahu, maka sebenarnya makin banyak yang kita tak tahu. Sebab itulah Imam Hanafi sekalipun, Imam Hanafi sekalipun, orang tanya pada 9 soalan pada Imam Hanafi, ke-9 dia jawab, saya tak tahu. Ini satu imam besar yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu yang begitu hebat. Bila orang tanya, dia cakap tak tahu. Sebab itu merupakan satu kezuhudan yang menunjukkan bahawa ilmu Allah itu sangat luas. Janganlah kita mendabik dada bahawa kita tahu benda ni, kita tahu benda ni, kita tahu benda ni. Sebab kadang-kadang kita beritahu benda yang kita tahu. Sebab tu saya sebenarnya tak suka juga bercakap kan? Kalau kita bercakap ni, maksudnya kita hanya beritahu apa yang kita tahu. Lebih baik lagi tuan-tuan sebenarnya, sebab bila kita mendengar ni, maksudnya kita mungkin sebab Isra Mi'raj ni, ataupun tuan-tuan dah tahu dah, ataupun apa yang saya cakap ni sebenarnya tuan-tuan dah tahu dah kan? Bila tuan-tuan jadi orang-orang yang mendengar, maka tuan-tuan tahu benda yang tuan-tuan dah tahu, dan tuan-tuan boleh tambah lagi pengetahuan. Bandingkan saya cuma cakap apa yang saya dah tahu je. Apa dalam kepala tuan-tuan saya tak tahu pula kan? Jadi itu kelebihan yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada tuan-tuan kan? Jadi sebagaimana yang kita tahu, Isra Mi'raj itu berlaku pada 27 Rejab, satu malam, berlaku dalam satu malam sahaja. Sebahagian malam, sebahagian daripada, ada kata 1/3 daripada malam sahaja. Sebab daripada pukul 12 malam ataupun tengah malam, berlaku pada waktu tengah malam, dan Rasulullah balik sebelum waktu subuh. Maksudnya lebih kurang berapa jam je lah kan? Daripada 12, 1, 2, 3, 4, 5, katalah 5 jam lebih kurang. Begitu hebat perjalanan dalam masa 5 atau 6 jam, 1/3 daripada malam sahaja. Jadi Allah hendak mengurniakan kepada Rasulullah SAW satu kelebihan dalam satu malam. Begitu juga ada banyak hadis yang meriwayatkan bahawa Imam Mahdi dia akan muncul pada akhir zaman, bahawa dia merupakan keturunan Rasulullah SAW. Dia pada asalnya pun dia tak tahu bahawa dia Imam Mahdi, sebab namanya ialah Muhammad bin Abdullah. Jadi bila sampai Allah nak kurniakan dia sebagai Imam Mahdi, dan ulama-ulama seluruh dunia hendak membai'ah dia sebagai Imam Mahdi, maka diberi oleh Allah SWT hikmah dan kebijaksanaan dan kealiman dan kezuhudan dan kewarakan dalam satu malam. Allah kurniakan dia dalam satu malam. Dia tidur, bangun pagi, dia dah jadi orang yang warak, alim, zuhud dan hebat dalam satu malam. Sebab itu kurnia Allah kepada umat, kepada hamba yang dipilih oleh Allah SWT. Tapi Allah SWT pilih manusia ni, Allah Maha mengetahui kerana kelayakan dia. Sama juga contohnya macam kita kan, Allah SWT pilih kita sebagai orang Islam. Kita lahir orang Islam, mak kita orang Islam, bapak kita orang Islam, dipilih oleh Allah SWT. Kalau kita tengok bagaimana pula dengan orang yang lahir sebagai orang Hindu, bapa dia Hindu, mak dia Hindu, maka orang ini juga dipilih oleh Allah SWT. Kerana Allah SWT Maha mengetahui apa yang berada dalam hati. Maksudnya
kita ni berada dalam masjid ni, maksudnya insya-Allah kita ni merupakan orang-orang yang baik, dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi Islam. Maksudnya kita ni memang layak untuk menjadi orang Islam. Maka kita kena banyak-banyak doa. Walaupun sekarang ni kita Islam, tapi kita tak tahu lagi pengakhiran ni. Sebab tu kita sentiasa berada dalam khauf, ketakutan dan rajak, mengharapkan kepada rahmat daripada Allah SWT. Kerana kita hanya mengharapkan rahmat daripada Allah SWT saja, bukan kita punya amalan. Amalan kita tidak akan dapat menebus, ataupun amalan kita tidak dapat menandingi rahmat Allah SWT yang telah Allah kurniakan di dunia saja, bukan di akhirat esok. Di akhirat itu lebih-lebih lagi kita akan hidup selama-lamanya. Kita akan dapat nikmat itu selama-lamanya. Satu nikmat yang sangat besar. Sebab tu bila seorang sahabat diceritakan dalam satu riwayat, umat Bani Israel zaman Nabi Musa, bila di akhirat esok, bila hendak dihisap, dia pun kata Allah SWT suruh dia masuk ke dalam syurga. Malaikat masukkan dia dalam syurga atas rahmatku. Allah sebut masukkan dia dalam syurga atas rahmatku. Masukkan. Dia tak nak. Dia kata aku nak masuk syurga ni atas amalan-amalanku yang telah aku buat. Sebab dia rasa dia hebat, dia banyak amalan dia buat. Dia banyak amalan dia menulis buku, dia menulis kitab-kitab besar. Dia rasa dia bagus, dia hebat. Maka dia pun dihitung amalan dia. Bila dihitung amalan, maka dia ambil nikmat mata sebelah kiri yang dikurniakan oleh Allah SWT dan ditimbangkan segala amalan dia. Maka berat lagi nikmat mata itu, maka dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT. Sampai di akhirat esok pun kita pun masih lagi hendak menunjuk-nunjuk juga. Sebab itulah sifat kita sebagai seorang manusia. Dan sebab tu ada juga riwayat mengatakan seorang sahabat mengatakan bahawa dia bermimpi berjumpa dengan sahabatnya yang telah meninggal dunia. Bermimpi berjumpa dengan sahabat, dia pun tanya sahabat, dia tengok sahabat tu berada dalam keadaan yang sungguh gembira. Tanya sahabat tu, kau telah pergi mana? Aku telah dapat masuk ke dalam syurga. Memang patutlah sebab kau ni seorang ulama yang besar, kau hebat, banyak menulis buku. Dia kata bukan. Aku bukan masuk syurga bukan disebabkan oleh amalan-amalanku selama ni. Aku bukan masuk syurga bukan disebabkan oleh kitab-kitab yang aku buat, bukan. Tapi aku masuk syurga ni sebab apa ni? Dia kata pada malam aku sedang menulis kitab. Pada malam aku sedang menulis kitab, aku ternampak seekor lalat masuk ke dalam dakwat aku sedang tulis. Aku rasa simpati dengan lalat tu. Aku bersihkan lalat tu. Akhirnya lalat tu dapat terbang seperti biasa. Amalan itu Allah ambil dan masukkan aku ke dalam syurga. Allah masukkan aku ke dalam syurga dengan rahmat Allah SWT. Sebab tu kadang-kadang kita apa amalan kita Allah sorokkan, kita tak tahu yang mana satu amalan kita diterima. Sebab tu kita kena buat sebanyak mungkin yang kita tahu kan. Tapi kita tak tahu yang mana satu amalan kita akan diterima oleh Allah SWT, yang mana satu akan ditolak oleh Allah SWT. Sebab tu kadang-kadang kita iman kita ni bila kita nampak satu kaca atau kita nampak duri, kita nampak pokok kayu ada kat tengah jalan, kita ambil, kita alihkan. Kita takut orang lain melanggar nanti bentuk accident. Mungkin itu amalan yang diterima oleh Allah SWT sebagai keimanan kita kepada Allah SWT. Sebab kita tak tahu apa amalan kita. Kita rasa kita punya pahala banyak dah. Kita dah buat haji 5-6 kali, kita pergi umrah dekat 5 kali, kita ingat. Sebenarnya tak. Kita tak tahu yang mana satu amalan diterima oleh Allah SWT. Dan kita takut amalan-amalan yang kita buat, takut riak. Bila riak pula, maka dia telah menyebutkan Allah SWT. Na'udzubillah. Kita ingat kita buat benda yang baik, tapi sebenarnya kita buat benda yang tak baik. Dan kalau kita buat tu banyak yang kita boleh. Sebab tu Rasulullah SAW dipilih sebagai hamba Allah yang terbaik. Kerana sifat Rasulullah SAW itu memang lahir daripada hati suci murni. Berjumpa dengan kanak-kanak Rasulullah SAW, kanak-kanak boleh bermesra dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW boleh belai kepala.
bin Zaid. Usama bin Zaid merupakan anak orang Negro lah, Negro Habsyah. Usama bin Zaid bersebaya dengan cucu-cucu Rasulullah Hasan dan Husain dan sebagainya. Rasulullah selalu jaga dan pegang Usama. Bila Rasulullah waktu kecil-kecil, Usama bin Zaid hingusnya keluar, kan? Keluar hingus waktu semua. Keluar hingus hijau. Rasulullah sedut hingus itu. Keluar kan. Anak orang hitam je tuan-tuan, bukan orang. Dan Rasulullah SAW ni satu orang yang sangat besar, hatinya sangat besar. Sebab tu bila Rasulullah SAW berdakwah ke Taif, Rasulullah SAW dibalik oleh orang Taif dengan batu hingga berdarah kepalanya, dan dibalik oleh dan anak-anak orang Taif pun, anak-anak pun disuruh, anak-anak kecil-kecil itu pun disuruh baling najis-najis unta dan sebagainya kepada Nabi Muhammad SAW. Hingga kan penduduk langit dan bumi berasa begitu sedih, sehingga kan malaikat Jibril tu turun. Riwayat ni popular kan, kita selalu ada malaikat Jibril turun berjumpa dengan Muhammad. Dia kata, Muhammad, kalau kau nak, aku boleh angkat bukit Uhud ni dan aku akan hempapkan orang Taif ini keseluruhannya. Kalau kau nak, aku boleh buat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu offer daripada malaikat Jibril. Tapi kita tengok berapa besarnya hati Rasulullah. Maka Rasulullah kata mereka ini semuanya tak tahu. Dan Rasulullah berdoa supaya mereka diberi hidayah. Kalau ibu bapa mereka sekarang ni tak dapat masuk Islam, moga-moga cucu-cucunya akan masuk Islam. Tapi tak sempat cucu sebenarnya tuan-tuan. Maka bila berkembang Islam, maka keseluruhan Taif itu masuk ke dalam Islam. Dan akhirnya suatu wafat Rasulullah SAW berlakulah suatu perkara, iaitu ramai yang murtad semula, yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan antara golongan yang begitu mempertahankan Islam ialah orang-orang Taif, yang pada asalnya membaling Rasulullah hingga berdarah kepala Rasulullah hingga sampai masuk ke dalam kasut-kasut, darah mengalir, darah dibaling batu, nak mengajak orang kepada kebaikan. Tapi kita tuan-tuan, kita hati kita kecil kan. Hati kita kecil. Kalau orang kata orang tak nak pergi sembahyang ni, orang duduk kat tepi jalan, kita pulau semata je. Kita orang duduk kat tepi jalan tak sembahyang maghrib, kita pandang sengkit je. Kita tengok orang tengah main takraw kita tengok orang maghrib dah main takraw lagi, tak ada otak semua ni, tak takut akhirat tu. Kita sebab kita rasa kita ni dah dapat hidayah, kita rasa besar. Sebab hati kita kecil kan, banding dengan Rasulullah SAW. Sebab kita tak tahu orang yang main takraw kat tengah padang tu pada waktu sekarang ni, mungkin pada waktu akan datang dia menjadi orang alim, menjadi orang alim dan di akhir dengan husnul khatimah. Kita tak faham, kita tak tahu. Sebab itulah Imam Al-Ghazali ni melihat tu, bila dia melihat kepada kanak-kanak, dia kata kanak-kanak ini tidak ada dosa berbanding dengan aku ini begitu banyak dosa. Bila lihat kepada orang yang telah tua, dia kata orang tua ini begitu banyak pengalaman, tak dibanding dengan aku ini hanya baru sedikit. Jadi saya rasa cukup setakat ini tuan-tuan. Sebab yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu memang lebih mahal. Saya semoga Allah ampun dosa saya dan dosa tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anta afuwwun tuhibbu al-'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'anil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.